Rohan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia kepada teman-teman media, reporters yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang datang dan menunggu di sini. Sebahagiannya dah datang sebelum jam 12, dah bagi tahu saya, setengahnya tak duduk ke tempat dan sebagainya. Apapun, akhirnya saudara sampai juga ke rumah saya ini. Yang kedua, saya ingin juga memberitahu bahawa ini adalah beberapa pertemuan yang kita adakan dengan media bagi kita menerangkan beberapa perkara, dan sebahagiannya rasa saya memang sepatutnya saya mengadakan persidangan ini bagi menerangkan beberapa persoalan-persoalan yang timbul, yang saya fikir bukan sahaja penyokong ahli PAS dan penyokong PAS yang ingin tahu, tapi seluruh rakyat Malaysia 29 juta ini ingin mengetahui kedudukan perkara yang sebenarnya. Sebab itulah saya menjemput tuan-tuan dan perempuan datang pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih. Apa yang saya lakukan macam biasa, saya akan membaca press release atau kenyataan akhbar yang dikeluarkan ini, dan selepas ini saudara akan diberi tiap orang satu kopi. Kalau tak cukup nanti mungkin kita buat 20 saja, tapi yang datang ni dekat 50 orang jadi mungkin sukar untuk tiap orang mendapat satu kopi daripada kenyataan akhbar itu. Saya nak baca kenyataan akhbar ni sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tuan Guru Mursyidul Am, Ketua Dewan Ulama PAS Yang Berhormat Datuk Harun Taib, dan Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat Ustaz Nasaruddin Tantawi. Ucapan yang sama juga saya tujukan kepada mereka yang telah menunjukkan simpati dan kecenderungan untuk menyokong prinsip perjuangan saya. Prinsip perjuangan saya adalah untuk meletakkan semula PAS di landasan asal. Dari pengalaman saya, PAS mula dikuasai oleh golongan bukan ulama yang lebih cenderung mengamalkan politik akomodasi hingga sanggup mengorbankan prinsip-prinsip perjuangan parti yang telah dipertahankan sejak pertubuhannya. Minggu lalu saya telah mengulas dua isu yang hangat diperkatakan dalam media dan di kalangan anggota masyarakat. Isu pertama ialah persoalan perpaduan umat yang pada mulanya dipaparkan dalam salah sebuah akhbar arus perdana. Kedua, saya mengulas isu pengguguran saya sebagai calon PRU ke-13 yang diumumkan oleh Ketua Perangan PAS Negeri Selangor Yang Berhormat Saudara Syahri Sungi. Menyentuh mengenai kedua-dua isu tersebut, seingat saya, ulasan-ulasan saya mengenainya tidak mengaitkan mana-mana parti politik, termasuklah PAS. Mengenai pengguguran nama saya dalam senarai calon PRU ke-13, saya hanya mengulas tentang masa dan ketika yang dipilih dalam mana pengumuman itu dibuat, dan tindakan Ketua Perangan PAS Selangor mendahului pimpinan tertinggi parti. Kalau boleh dirumuskan, ulasan yang saya buat terhadap kedua isu tersebut adalah seperti berikut. 1. Bahawa saya menyokong segala usaha dan langkah yang diambil untuk menyatupadukan umat Islam dan bangsa Melayu di negara ini. 2. Bahawa keagungan Islam, pemertabatan bangsa Melayu dan kedaulatan institusi raja harus dijadikan paksi untuk menjalin perpaduan di kalangan umat Islam Melayu yang merupakan penduduk majoriti di negara ini. 3. Bahawa seandainya Islam Melayu bersatu dan institusi raja dinobatkan, maka terbukalah peluang dan peluang yang lebih luas untuk penyautan umat tanpa mengira pahaman dan ideologi politik. 4. Bahawa pengguguran nama saya sebagai calon untuk PRU ke-13 tidak sekali-kali merunsingkan atau menyerabutkan pemikiran saya. Sebaliknya, saya mempersoalkan tentang cara dan masa pengumuman itu dibuat, yang bagi saya boleh menimbulkan berbagai-bagai persoalan dan tanda tanya. Saya betul-betul terperanjat membaca kenyataan balas yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali dan Naib Presiden PAS Datuk Mahfuz Omar. Datuk Mustafa Ali yang merupakan antara pemimpin yang paling senior dalam struktur organisasi parti seolah-olah secara spontan terus memberi pandangan yang begitu negatif dan mengandungi unsur niat jahat terhadap saya. Dikatakan saya telah terperangkap dengan perangkap UMNO, dan kenyataan yang saya buat itu juga dikatakan mempunyai kaitan rapat dengan agenda UMNO untuk melemahkan PAS. Datuk Mustafa Ali juga terus menyerang saya dengan nada yang agak personal
di mana beliau menimbulkan isu-isu yang tidak berkait dengan isu pokok yang saya timbulkan, seperti ketidakhadiran saya dalam mesyuarat perhubungan PAS Negeri Selangor. Bukan sekadar itu sahaja, pemimpin senior ini sanggup memberi gambaran bahawa kedudukan saya dalam parti tidak dapat bertahan lagi. Datuk Muhammad Mustafa Ali juga menyatakan bahawa saya terlibat dalam usaha untuk meyakinkan ahli dan pendukung PAS bahawa PAS tidak lagi memperjuangkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hidup yang melandaskan Islam. Saya ingin menegaskan, apa yang saya sedang lakukan adalah untuk mengukuh dan memperkuatkan PAS supaya PAS tidak dilihat terumbang-ambing dan dilihat tidak konsisten dengan dasar perjuangan menegakkan Islam. Saya mempunyai fakta dan bukti bahawa masyarakat yang selama ini menyokong PAS mula mempersoal dan bercadang menarik diri daripada memberi sokongan kepada PAS lantaran landasan utama perjuangan parti telah dikesampingkan. Ahli dan pendukung PAS tidak naif. Ahli dan pendukung PAS tidak sedungu yang disangkakan. Ahli dan pendukung PAS juga bukan seperti lembu yang dicucuk hidungnya. Ahli dan pendukung PAS adalah insan-insan berbudaya, bertata susila, beragama dan terbukti mempunyai kekuatan intelektual dan laras berfikir matang yang mesti kita hormati. Setiausaha Agung PAS itu juga dengan bongkak dan sombong menggunakan autoriti jawatan Setiausaha Agungnya melatah dan hilang arah hingga sanggup bermain dengan api fitnah dan meletakkan diri beliau di paras yang rendah dari sudut kewibawaan dan kemampuan mengawal emosi. Saya benar-benar mengharapkan Datuk Mustafa Ali dapat memberitahu saya dan ahli penyokong PAS dengan cara berfakta dalam masa terdekat ini mengenai perkara-perkara berikut. 1. Bahawa saya terperangkap dengan perangkap UMNO. 2. Bahawa saya terlingkung dalam agenda UMNO untuk melemahkan PAS. Perlu dinyatakan, wakil pimpinan pusat yang menemui saya 6 hari yang lalu membawa mesej pimpinan tertinggi dengan penuh kebijaksanaan dan pertimbangan serta memaparkan nilai akhlak yang tinggi. Begitu juga pembantu Presiden menyatakan keprihatinan Tuan Guru Presiden terhadap apa yang sedang berlaku. Pendekatan mereka jauh sama sekali berbeza dengan cara gaya yang digunakan oleh Setiausaha Agung. Mengenai pengguguran nama saya sebagai calon PRU ke-13, saya mengharapkan pimpinan tertinggi mengkaji saranan yang dibuat oleh Pesuruhjaya PAS Terengganu yang meminta supaya siasatan dilakukan mengenai tindakan Ketua Penerangan PAS Selangor membuat pengumuman mengenai pencalonan mendahului pimpinan tertinggi parti. Saya ingin menyarankan supaya pimpinan tertinggi parti mengambil tindakan disiplin terhadap Ketua Penerangan PAS Selangor. Beliaulah yang mula menyemaikan bibit-bibit perpecahan di kalangan ahli dan penyokong parti. Tindakan beliau jelas tidak menguntungkan parti. Atas nasihat sahabat-sahabat seperjuangan saya juga meminta supaya siasatan terperinci dibuat ke atas proses pencalonan dan keputusan akhir bilangan pencalonan yang saya terima di kawasan Gombak yang dibuat oleh PAS kawasan Gombak. Siasatan ini dicadangkan bagi melenyapkan sebarang spekulasi yang timbul berkaitan dengan pencalonan saya. Berhubung dengan kenyataan Datuk Mahfuz Omar yang dengan secara sinis mempersilakan saya menyertai UMNO, saya merasakan kenyataan sedemikian hanya mungkin ditimbulkan oleh orang-orang yang bengkrak pemikiran dan jelas tidak mengikuti perkembangan mutakhir sesuatu isu. Saya tidak perlu mengulangi lagi kenyataan yang pernah saya buat mengenai hal ini. Saya telah pun membuat kenyataan mengenainya dan tidak berminat untuk mengulanginya lagi. Akhirnya saya ingin menegaskan kepada ahli dan pendukung PAS dan kepada sesiapa sahaja yang berminat dan mengikuti isu ini bahawa saya bukanlah pihak yang menimbulkan polemik ini. Sebaliknya, isu ini timbul hasil daripada pengumuman yang dikatakan tidak kena pada masa dan tempatnya oleh Ketua Penerangan PAS Selangor mengenai pencalonan nama saya itu. Jadi, saudara, agak panjang sikit, saya minta maaf ya. Tapi ini bagi